fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati semua. Baru-baru ini kita mendengar laporan ataupun polis yang menerima laporan berkaitan dengan penyalahgunaan dana kerajaan sebanyak RM700 juta. Sudah pasti kita sebagai rakyat Malaysia mahu tahu perjalanan duit RM700 juta itu. Dikabarkan dana yang disalahgunakan itu sebanyak RM700 juta adalah semasa dua kerajaan yang dulu, bukan kerajaan hari ini. Kalau kita nak fikir balik, dua kerajaan yang terdahulu pada tahun 2020 sehingga 2022, yaitu Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri dan Ismail Sabri Yaakob juga sebagai Perdana Menteri sepanjang tempo 2020 sehingga 2022. Nah, saudara-saudara, yang terkini pula disahkan bekas Perdana Menteri, Ketua Setiausaha Sulit dipanggil SPRM minggu ini. Artikel daripada Harapan Daily bertarik 1 Januari. Adakah di dalam minggu pertama tahun baru ini, bekas Perdana Menteri yang dipanggil itu antara Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri Yaakob, dan mungkin juga Tun Mahathir, kita pun tak tahu siapa. Disahkan dalam artikel ini, seorang bekas Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Sulit dipercayai akan dipanggil Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM minggu ini. Kita tahulah, dipanggil saja, bukan diserbu, bukan ditangkap ataupun ditahan, tetapi dipanggil oleh SPRM. Siasatan tersebut bagi membantu siasatan berhubung penyelewengan dana kerajaan bernilai jutaan ringgit. Kita tak tahu adakah apa yang dilaporkan di dalam Harapan Daily ini berkaitan dengan laporan yang diterima polis berkaitan dengan laporan dakwaan salah guna RM700 juta dua kerajaan terdahulu. Mungkin ini berkait rapat ataupun tidak, kita pun tak dapat pastikan. Tetapi yang dapat disahkan, bekas Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Sulit dipanggil SPRM. Lapor Utusan Malaysia juga memetik sumber, bekas pemimpin tertinggi kerajaan yang sedang disiasat SPRM itu disyaki memiliki aset perniagaan daripada hasil meragukan. Nah, dengan begitu, contoh saja kalau bekas Perdana Menteri di antara Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri Yaakob ataupun Tun Mahathir yang disyaki memiliki aset perniagaan daripada hasil meragukan, adakah aset mereka juga berkemungkinan akan disita sekiranya perniagaan tersebut ataupun aset tersebut adalah daripada hasil yang meragukan? Nah, kita nantikan saja selepas SPRM memanggil bekas Perdana Menteri, walaupun identitinya kita masih menantikan keputusan yang tepat, pendedahan identiti sebenar siapa bekas Perdana Menteri itu, dan juga siapa Ketua Setiausaha Sulit yang dipanggil SPRM. Kita nantikan pada minggu ini. Dan kalau benar dapat dibuktikan mereka ini memang terlibat dengan penyelewengan dana sehingga ratusan juta itu, kalau dapat dikaitkan dengan apa yang laporan yang telah diterima oleh polis, mungkin juga mereka akan berisiko untuk dikenakan tindakan. Nah, saudara-saudara, Anda boleh lihat di dalam artikel dari Harapan Daily dan juga Malaysia Kini berkaitan dengan isu ini. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Langkah Dubai. Balik-balik cerita tentang langkah Dubai. Balik-balik kita dengar tebuk atap. Nak gulingkan kerajaan, nak gulingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tonton apa,
Apa isi utama ataupun apa tujuan utama semua musuh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menggulingkan kerajaan yang ada hari ini yang baru 1 tahun, baru 1 tahun lebih, sudah ada banyak usaha yang kita dapat lihat. Bahkan langkah Dubai yang terkini, sedangkan sudah dikatakan ataupun di dalam ulasan Syahbudin juga berkata, kalau nak jatuhkan kerajaan tidak perlu ke Dubai. Kalau memang langkah ini wujud. Kalau di kedai mamak pun nak cerita tentang nak jatuhkan kerajaan, kalau memang tumbang, memang akan tumbang. Nah, berbincang dimanapun, kalau kerajaan hari ini yang ada akan tumbang, tetap akan tumbang. Tetapi kita dapat lihat, Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan selesanya berdiri sebagai Perdana Menteri hari ini, memimpin kerajaan perpaduan dan mendapat sokongan yang cukup. Kalau betul ada langkah Dubai ataupun apa-apa sajalah langkah tebuk atap untuk menggulingkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tunjukkan dan buktikan. Bukannya dengan tersebarnya banyak langkah. Sebelum ini kita dengar langkah Dubai. Kalau benar langkah itu ada, kenapa belum lagi tumbang-tumbang kerajaan hari ini? Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, Premier Sarawak Abang Johari akhirnya membuat kenyataan selepas nama beliau juga disebut di dalam langkah ini, yang kononnya beliau ini dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Aduh, kita tunggu apa respon Abang Johari berkaitan dengan langkah Dubai. Menurut Abang Johari, Premier Sarawak, langkah Dubai, kita bukan paloi. Ini perlu didengar oleh semua musuh-musuh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang cuba menumbangkan kerajaan. Sedangkan Abang Johari, Premier Sarawak sendiri mengatakan, kita bukan paloi. Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari, Abang Openg, hairan kerana turut dikaitkan dengan langkah Dubai bagi menjatuhkan kerajaan perpaduan. Apabila namanya secara tidak langsung disebut kononnya sebagai bakal Perdana Menteri. Beliau menegaskan bahawa GPS Gabungan Parti Sarawak, pimpinannya hanya mempunyai 23 kerusi di Parlimen dan beliau tidak berminat untuk menerima jawatan Perdana Menteri hanya kerana mahu menyertai pakatan bagi menjatuhkan kerajaan sedia ada. Kenapa nak jatuhkan kerajaan yang sedia ada hari ini sedangkan kestabilan politik, kestabilan ekonomi mulai dibentuk? Apa hal pula nama saya turut dimasuk di dalam langkah Dubai? Kononnya nak jadi Perdana Menteri. Adakah patut, kata Abang Johari? Saya memang terkejut apabila mereka sebut itu. Kita GPS sukat baju di badan sendiri. Kalau sukatan seperti sekarang, kita ikut sukatan. Itulah kerana GPS hanya 23 kerusi MP. Kita tidak mahu nanti apabila kita nak jadi PM, mereka tekan kita pula. Sebab itu saya kata, kita bukan paloi. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan langkah Dubai. Berkaitan dengan langkah Dubai, saya boleh katakan langkah ini hanya sia-sia buat masa ini. Nah, kepada semua musuh, kepada Perdana Menteri yang mahu menggulingkan kerajaan perpaduan, mungkin termasuk Muhyiddin Yassin, termasuk Hadi Awang, termasuk Mahathir, yang mahu kerajaan hari ini ditumbangkan. Untuk apa? Sedangkan kerajaan hari ini, bagi saya mulai dapat membentuk kestabilan politik. Namanya kan kerajaan perpaduan. Tapi kita boleh ucapkanlah berkaitan dengan langkah Dubai ini, kita ucapkan saja selamat tinggal kepada semua musuh Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebab Perdana Menteri hari ini masih lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, saudara-saudara, kalau nak tumbangkan kerajaan, kita tunggu pada PRU 16 barulah. Saudara-saudara, teruskan bersama dia dalam channel ini untuk info yang seterusnya.